InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Fadil Tuan Guru kita Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi. Yang dihormati Datuk Bandar Johor Bahru Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman yang berusaha, Tuan Setiausaha Haji Miswan bin Yunus yang berusaha, Timbalan Setiausaha Senior Haji Adil Husman bin Muhammad, Pejabatan, warga kerja, warga kota, khususnya kepada penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala daripada ruang Webex dan juga Facebook kita. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program mingguan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur dalam program Jom Mengaji. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Masih lagi kita boleh sebar-sebarkan sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan semua dapat manfaat pada kelas kita malam ini insya-Allah. Dan terima kasih kepada mereka yang istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dalam agama. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tanpa lengahkan masa saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi bagi meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkur. Okay, terima kasih Ustaz Aiman. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان وهما نعمتان كبيرتان للإنسان. نشكر الله. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus, Timbalan Setiausaha Inia Haja Nazatul Shima binti Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, barisan penuntut ilmu yang dikasihi Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat malam ni kita teruskan kelas kita dengan keizinannya. Jadi kita mengucapkan rasa syukur padanya. Alhamdulillah. Allahumma amin. Malam ni kita sambung surah, masih lagi suratul Mulk. Okey, sila buka Al-Quran dalam muka surat 564 atau 563. Ni ayat dah sampai nak hujung ayat 21 hingga 25 dah. Ayat 21. Kalau boleh buat catatan lah untuk hari ni, sedikit catatan untuk panduan. Kita nak membaca huruf yang berbaris ni, dia memang perlukan latihan yang latihan menyebut yang berterusan, maknanya kerap hendaklah dilakukan berulang-ulang. Jadi sebelum nak terangkan cara bunyi ni, walaupun kita dah pernah bincang cara membariskan huruf yang berbaris di atas, bawah dan hadapan, saya terangkan dulu kesalahan-kesalahan kita sebagai orang Melayu dalam membaca Al-Quran yang melibatkan baris. Okey. Yang pertama, bacaan Al-Quran kita salah disebabkan, ni yang pertama, beza dia dengan baca Al-Quran. Beza kita punya sebutan dalam
pertuturan kita dengan membaca Al-Quran. Beza yang pertama, sebutan huruf atau suku kata bahasa Melayu, dia menggunakan gabungan sama ada bermula daripada satu huruf, iaitu huruf vokal yang ada bunyi. Vokal ni A, E, I, O, U. Ini vokal yang boleh bunyi dengan sendiri. Satu bunyi. Juga dalam bahasa Melayu ni dia ada suku kata gabungan dua huruf. Disebut konsonan dan vokal. Contoh B, A, bunyi dia satu huruf, satu bunyi. Ba. Tadi satu huruf satu bunyi. Yang ni dua huruf jadi satu bunyi. Contoh B dengan A satu bunyi. Ba. Ada juga suku kata yang dieja tiga huruf. KVK. Konsonan, vokal, konsonan. Contoh B, A, K. Dan bunyi pun satu bunyi. Ba. Satu bunyi. Ada juga suku kata yang dieja dengan 4 huruf menjadi satu bunyi. Ini dalam bahasa Melayu. Contoh B, A, N, G. Dan bunyinya satu bunyi. Bukan banyak bunyi. 4 huruf dibunyikan dengan satu bunyi, iaitu bang. Dan ini contoh saja. Inilah pertuturan orang Melayu kita dalam aktiviti harian kita, dalam kita berkomunikasi. Kita membaca, bercakap atau berkomunikasi dengan menggunakan suku kata, sama ada bunyi daripada satu huruf ataupun gabungan dua huruf, gabungan tiga huruf, gabungan 4 huruf, dan setiap gabungan itu dia akan menghasilkan satu bunyi. Satu saja bunyi. Kesan dia apa dia? Kesannya beza dengan baca Quran. Kalau yang baca Quran, dia kita bunyikan huruf berdasarkan baris dan tanda. Baris dan tanda. Dan setiap huruf yang mempunyai baris, biasanya huruf yang mempunyai baris ni tak perlu banyak huruf digabungkan jadi satu bunyi. Tak perlu gabung 2 huruf, gabung 3 huruf, gabung 4 huruf untuk jadikan satu bunyi. Tidak. Dalam baca Quran, huruf hijaiyah yang nak kita baca dalam Quran, dia mesti ada baris atau tanda. Sama ada dua tu. Sama ada baris ataupun tanda. Tanda mati. Jadi dia hanya memerlukan satu huruf saja untuk dibunyikan. Tak perlu ada gabungan 2 huruf. Kalau 2 huruf, 2 bunyi. Baca Quran dia macam tu. Dia ikut baris. Kalau ada baris, adalah bunyi. Ada tanda tak? Adalah bunyi. Dia tidak boleh gabungkan 2 huruf jadi satu bunyi. Tak boleh. Macam kita bercakap. Ini beza dengan bahasa Melayu. 2 huruf jadi satu bunyi. 3 huruf, satu bunyi. 4 huruf, satu bunyi. Baca Quran, 1 huruf, satu bunyi. Dia kaedah dia begitu. 1 huruf, satu bunyi. Jelas ni? Apa kesannya kepada bacaan Quran? Orang Melayu kita telah baca Quran, dia telah gabungkan macam suku kata bahasa Melayu. Dia gabungkan 2 huruf, satu bunyi. 2 huruf je jumpa, satu bunyi. Berapa banyak huruf yang digabungkan begitu, jadi satu bunyi. Dan inilah yang kita nak bincangkan malam ni. Nak bincangkan malam ni, perlahan-lahan nak betulkan. Jangan samakan dalam pertuturan bahasa Melayu, iaitu suku kata yang ada 2 huruf, satu bunyi. Dalam baca Quran pun kita nak baca macam tu. Yang ini kita baiki yang pertama. Nak baiki yang pertama, jadikan setiap huruf dalam Al-Quran itu satu huruf, satu bunyi. Kita nak baiki ni. Satu huruf, satu bunyi. 2 huruf, 2 bunyi. 3 huruf, 3 bunyi. Jelas ni? Ini yang pertama, yang kesalahan yang kita nak baiki pada yang berbaris ni. Kesalahan yang kedua. Ni standby ni. Okay, catat. Kesalahan kedua. Apa kesalahan kedua? Dalam bertutur dalam bahasa Melayu, kita meletakkan semua huruf daripada A sampai Z di bibir hadapan saja. Menggunakan bibir hadapan saja. Okey, itu perbezaan kedua. Beza dengan baca Quran, huruf hijaiyah, dia tidak boleh keluar semua huruf kat bibir. Bibir ni hurufnya ada 4 saja. Fa, ba, waw,
mim. Itu saja yang menggunakan bibir. Huruf lain tak boleh. 4 huruf saja yang keluar di bibir. 18 huruf keluar di lisan, lidah. 6 huruf di bahagian halqum. Tempat dengung di hidung. Tempat laluan huruf mad daripada rongga mulut, daripada rongga kerongkong ke rongga mulut. Huruf mad lah, alif waw ya. Nampak? Masing-masing ada tempat keluar dia. Dia tak sama macam sebutan bahasa Melayu kita. Itu beza yang kedua. Jadi, bila beza dia begitu, itu yang saya sebut tadi. Orang Melayu semua huruf di bibir. Jadi apa berlaku? Orang Melayu telah baca Quran, kitalah, saya sebab saya orang Melayu kan. Dia baca Quran, dia buat gaya macam bahasa Melayu. Huruf bunyi semua kat bibir. Wa ma adraka mal hutama. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Semua depan bibir. Itu yang berlaku sekarang lah. Bila buat begitu, semua huruf ikut suku kata bahasa Melayu, semua bunyi di bibir saja, bahagian depan mulut, dia akan jadi bunyi begitu. So sekarang kita nak baiki yang kedua begini. Kita nak baiki semua huruf hijaiyah dibunyikan ikut rumah dia. Kalau rumahnya dekat hujung halqum, mulalah dia daripada sini, baru dia berjalan naik ke atas kepada huruf yang berikutnya. Kalau huruf berikutnya di bahagian hujung lidah, letak dia di hujung lidah dan gerakkan dia ke huruf berikutnya. Dia akan bergerak. Yang ni kita nak baiki yang kedua. Dahsyat ni. Bincang tentang baris dia, tapi nak baiki dia tu, ni baru 2 point. Okay, catat lagi. Poin yang terakhir, yang ketiga. Poin yang ketiga. Okay, sedia. Huruf atau suku kata bahasa Melayu dibunyikan menggunakan bebasnya pergerakan rahang atas dan bawah. Dibebaskan. Tengok mulut saya. Abang. Nak guna rahang bawah dan atas. Ayah. Kakak. Nampak? Guna dua-dua rahang. Saya bercakap pun bebas. Menggunakan dua-dua rahang atas dan bawah. Beza baca Quran. Ni bezanya pula. Baca Quran, dia menyekat rahang atas. Rahang atas ni dia tak nak guna. Dia tak nak guna rahang atas. Disekat rahang atas dengan cara dilebarkan mulut. Tu sebab kita lebar. Lebar ni, rahang atas tak boleh nak naik. Rahang bawah saja yang turun. Jim, ha, kha, ra, za, sa, sha, sa, fa, nampak? Rahang bawah. Cuba ke lebar. Bila lebar, rahang atas tak boleh nak bergerak ke bebas. Tak boleh bergerak bebas lah. Dia tersekat gitu. Sebab kita sekat dia dengan lebar yang mulut. Itu sebab kena lebarkan mulut. Macam. Dah mula susah dia bila dah menyebabkan bibir kena sekat ni, aduh kan. Dengarlah dulu, tak apa, perlahan-lahan. Kita bincang pun tak banyak, baris je malam ni. Itu saya terangkan dulu ni. Jadi baca Quran mesti lebarkan mulut untuk baris atas. Tengok mulut saya, baris atas dengar Tengok mulut saya. Abata sajaha kha. Tengok, rahang atas dia tahan. Badaraza sashasa. Qatadha ghafaqa. Kalamana wahaya. Lebar. Baris bawah. Lebar. Tarik sikit supaya tepat baris bawah. Ibiti fiji hi. Dia tarik sikit. Okey, kenapa untuk baris bawah kena tarik sikit mulut ni? Supaya huruf yang baris bawah tu dia tepat baris bawah. Apa masalah ni? Ni saya jelaskan balik ni. Ini perbezaan tiga tadi tak habis lagi terang. Kenapa baris bawah kita kena tarik sikit? Sebab masalah kita lah orang Melayu. Orang Melayu dia menyebut dalam bahasa Melayu untuk huruf I dia sengit, dia guna E. Dia guna E.
Contohnya L-I, L-I-N, lin. Lilin. Itu sebutan Melayu. Sedangkan huruf I itu, dia sepatutnya kena bunyi huruf I. Tapi dia guna I. Sebab apa? Mulut dia malas nak tarik. Tapi kenapa dibiarkan begitu? Cikgu tak tegur. Tak ada orang nak marah. Sebab apa? Sebab tak ada orang tegur, tak ada orang nak marah, tak ada orang nak betulkan. Tak ada cikgu marah. Yang penting bunyi tu orang faham. Sedangkan salah tu ejaan tu. L-I bunyi dia li. Tarik sikit. Li. Yang dia orang Melayu tak tarik pun. Sebab tak ada orang nak salahkan atau menyalahkan. Salah tu bunyi li. Li. L-I-N. Lin. Tarik sikit. Lin. Lilin. Itu bunyi yang betul. Tapi tak disuruh pun tarik. Cikgu bahasa Melayu pun tak suruh. Salah ni tarik sikit. Tak ada. Itu sampai sekarang, semua orang lah, majoriti orang, daripada kanak-kanak sampai dewasa, sebut salah. Lilin, apa? Sepatutnya lilin. Lagi apa yang guna I? Miskin, miskin. Orang miskin. Sepatutnya tarik sikit. Miskin. Miskin. Itu yang sepatutnya. Okay? Dan banyak lagi lah. Saya sentuh sikit je. Jadi, ada kesan tak dalam baca Quran? Ada. Dalam baca Quran, dia peraturan dia agak tegas. Jadi, setiap yang baris bawah, mesti kena tarik. Mesti kena tarik. Kalau tak tarik, nanti sebutannya sengit lah. Macam bahasa Melayu juga. Dia macam dia sengit. Bismillah. Bes. Tarik sikit. Baris bawah semua tarik. Bis. Tak boleh bes. Bis. Tarik sikit. B. Bis. Bella. Mella. No, tak tarik. Mel. Sengit. Mel. Dalam baca Quran, setiap bunyi tu dia kena jaga. Sebab apa? Bila bunyi macam tu, Bismillah itu bunyi dari bawah tu ke arah imalah. Ada satu khilaf, ada satu nama bagi khilaf bacaan dalam baca Quran ni, mengikut imam kita, nama dia Imalatul Kubra. Imalah iaitu mencondongkan, membunyikan huruf yang kita baca tu ke arah baris bawah. Dia sengit ke bawah tu. Wadduha. Ni kita baca be, mel, me, sengit. Dah sama macam imalah. Itu sebab larangan dalam membaca ni banyak dalam Quran sebab mengelakkan kesalahan. Itu sebab dia ni. Satu lagi, Al-Quran ni terpelihara. Dia bukan boleh kita baca macam bahasa Melayu. Tu saya cakap tadi. Bahasa Melayu ni saya tengok banyak salah tapi tak ada pun orang nak menyalahkan. Kan? Sama juga dengan A. Zaman dulu kita baca betul. Dia panggil bahasa baku. Dia ikut bunyi yang betul. B-A-C-A. Baca. Sekarang habis. Tak tahulah bahasa Melayu kita ni. B-A, ba, C-A, ca. Baca. Nampak? Salah saja. Sepatutnya baca. Sila, baca, buku. Mana ada orang bercakap macam tu? Tapi kenapa tak ada yang menyalahkan? Hasilnya begitulah. Tak yang ada yang menyalahkan. Tapi baca Quran, bacaan itu terpelihara. Jadi guru yang mengajar Quran ni dia kena amanah dengan ilmu tu. Yang ni tak boleh baca macam tu. Tak boleh, kalau bahasa Melayu tu, itu bahagian orang yang bidang bahasa lah. Jadi bila baca Quran, bidang baca Quran, tak boleh bunyi begitu. Dia kena jaga mulut. Tak boleh Bismillah. Tak boleh. Jaga. Tahan lebar. Bis dari bawah. Bismillah. Ini perbezaan yang ketiga. Nampak makin susah tu. Tak apalah. Kita belajar saja. Kita belajar. Ni saya nak ajar ni lahjah Arab ni memang kena terangkan dulu perbezaan. Bila dah terang beza, baru tuan-puan boleh buat pilihan. Yang betul yang mana, yang salah macam mana. Okey, sekarang ni kita terus kepada bacaan kita. Ayat berapa tadi? 21. Okey. Saya kita share screen dulu. Share screen. Mana ni? Ya, Ayat 21. Okay.
hingga 25. Sekarang tengok saya baca ya. Perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan. Saya dah terang tadi sebab-sebabnya. Memang semua dah tahu sebabnya tu. Kita orang Melayu kan. Okey, jadi dalam nak membetulkan ni bukan yang mudah. Kita buat perlahan-lahan ya. Sampai 25 kan. Sampai 25. Sekejap. Tanda dulu. Tak cantik. Kita ambil yang ni. Okey. Ayat 21 sini. Aman Okay. Alright. Dengar saya baca baris atas. Baris atas hendaklah dilebarkan. Okay, saya tunjukkan dulu dia punya penerangan dia. Baris atas. Okay ni. Ini sebagai ulangan saja. Ulangan saja. Baris atas. Mulut kita dilebarkan. Saya dah tunjukkan lebar mulut. Sebab apa lebar? Untuk mengelakkan rahang atas terbuka. Itu fungsi lebar. Okey. Gitu. Baris bawah, kenapa kena tepi bibir mulut ni diserongkan, ditarik sikit untuk menjadikan dia tepat baris bawah. Okay, saya tunjuk tadi. Tarik sikit supaya bunyi tak sengit. Bunyi dia tepat baris bawah. Baris depan kita muncung dengan kadar yang betul. Muncung tu kena muncung yang kecil. Kita tak boleh sebut, tak boleh guna muncung besar. Lakum, tak boleh baca lakum. Muncung lagi. Lakum. Kenapa ramai orang Melayu dia bentuk baris depan ni, baris hadapan pula Baris hadapan bunyi dia salah. Sebab dia dalam pertuturan bahasa Melayu, dia memang dah bulatan mulut tu besar sangat. Assalamualaikum. Dia tak boleh lah besar mulut. Kum. Itu baris depan tu. Kecilkan bulatannya. Assalamualaikum. Muncung. Kum. Jangan kum. Tu bulatan besar. Bulatan kecil. Kum. Assalamualaikum. Kum. Dia akan bagi. Kum Okey. Sama juga dengan ejaan macam ni. Ni orang Melayu kita. S-U-N. Bunyi apa? S-U-N. Sama. Semua orang sama. Susun. Tapi bila susun itu bulatan besar. Dan bunyi pun salah. Orang Melayu memang dia baca salah tu dah banyak. Tapi tak ada orang tegur. Tak pernah buat macam mana sebutan Melayu. Ini kalau U ni dia kena guna bulatan kecil. Macam huruf waw. Untuk macam baris depan. Dia tak boleh susun. Dia kena ikut bunyi U yang betul. Bunyi U yang betul macam mana? Kecilkan bulatan bibir macam baris depan. Susun. Cuba bunyi. Susun. Nampak tak sebutan bahasa Melayu cukup banyak yang salah bunyi. Tapi kita tak pernah ambil tak ni sangat sebab bukan kita bahagian bahasa kan. Tapi kesan dia kepada pelajar, siapa yang belajar lah. Dia akan menyebabkan bahasa dia rosak. Sampai dewasa lah. Saya pun tak tahu kenapa bahasa Melayu tak ada teguran seperti yang dalam baca Quran. Kalau huruf I bunyilah huruf I, jangan bunyi huruf I. Kan? Kalau huruf U bunyilah huruf U macam tadi. Kenapa guna huruf O? Susun. Son tu S-O-N son. Kalau guna huruf U kenalah muncul betul-betul. Susun. Itu bunyi sepatutnya tapi tak tahu kenapa kan. Okey, saya dah katakan tu. Dah. Baris atas bawah dan depan. Alright, sekarang kita tengok pada ayat. Dengar, ikut sama saya kita betulkan. Baris atas lebar, baris bawah tarik sikit ujung bibir, baris depan muncung betul-betul. Okey. Ikut saya baca ni dulu. Okay. Bunyi kan? Cuba baca. Dia memang dia nampak susah bukan sebab apa. Tiga perkara tadi dalam kita nakkan huruf hijaiyah ni
ikut rumah dia. Satu. Hamzah ni dekat hujung halqum, kena ambil daripada bawah. Mim dekat bibir, dekat bibir. Tengok perjalanan dia bunyilah jauh. Kalau tengok makhraj ni, cuba tengok. Perjalanan dia tu dia. Jauh ni. Ni. Hamzah kat bawah. Mim kat mana? Tu dia kena naik atas sampai kat bibir. Rapatkan bibir ni. Jumpa mim kat sini. Mati. Di hujung halqum. Man. Nampak tu? Dia memang macam tu. Kalau huruf hijaiyah, huruf sebutan rumi, dia duduk kat bibir je. Senang. Ni huruf hijaiyah ambil daripada bawah. Man. Lepas dia duduk mim situ, mim tu matikan dengan nun. Mim dari atas, ma. Nun kat sini, undur belakang balik. Man. Itu saya kata tadi bukan mudah. Itu baru pertama. Berjalan dia kena keluar ikut rumah. Yang kedua, beza yang kedua tadi apa? Beza yang kedua, huruf hijaiyah ini dibaca mengikut baris dan tanda. Baris. Kemudian huruf hijaiyah tak boleh gabung dua huruf jadi satu bunyi. Dia ada berapa bunyi jadi? Tengok. Sebab dia ada rumah. Rumah kat hujung halqum. Jalan. Kat mana? Mim. Mim dekat bibir. Ni dah berapa bunyi? Dua bunyi. Sebab dia rumah lain-lain ni. Rumah lain-lain. Lepas tu mim dari atas pula. Berjalan balik ke rumah nun. Dia tak boleh jadi satu bunyi. Sebab apa? Rumah pun jauh-jauh ni. Rumah dia pun jauh-jauh. Mana boleh jadi satu bunyi? Yang boleh jadi satu bunyi tu kalau huruf dia semua boleh bunyi depan bibir. Bolehlah gabungkan. Satu bunyi, dua bunyi. Dua huruf, satu bunyi, tiga huruf sebagainya. Okey, kembali balik. Sekarang perlahan-lahan. Kita baca ikut bunyi. Bunyi itu dia berdasarkan baris dan tanda. Dengar saya baca daripada bawah ni. Gerak daripada hujung halqum kepada bibir. Man. Cuba baca. Okey, man tu salah. Man itu bahasa Melayu. Dia bunyi sama macam ni. Man. Kalau man salah. Dia kena bunyikan dulu dari rumah mim baris atas dengan sempurna. Satu harakat. Ma. Itu bunyi dia. Lepas bunyi ma, baru jalankan pada rumah nun. Man. Lain dia kalau man, bahasa Melayu. Kalau man, baca Quran. So saya bezakan. Lagi sekali. Yang salah, man. Satu bunyi. Yang betul, dua bunyi. Man. Baca. Man. Yes. Sekarang kita betulkan. Allah, nampak. Ini saya harap bersabar. Kita nak betulkan ni memang ambil masa sikit. Dengar ada berapa bunyi? 1, 2, 3, 4. 4 bunyi. 1, 2, 3 baca. Okey, dah nampak dah tu cara baca betul. Okey, terus kita lajukan sikit. Dah faham? Ni berapa bunyi ada? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunyi. Hadzal ladzi. Baca. Hadzal ladzi. Betul, kita teruskan. Sampai ada silap kita terangkanlah. Ni berapa bunyi ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bunyi. Semua ni ikut rumah. Ada rumah masing-masing. Ya tengah lidah, ra hujung belakang lidah, zai hujung lidah kat gusi belakang, dekat gigi bawah, qaf kat pangkal lidah, kaf kat pangkal lidah, mim kat bibir. Nampak? Semua rumah dia lain-lain ni. Sebab kena bunyi tu kena ikut rumah dia. Ya tengah lidah. Ya razuqukum. Cuba baca. Yarzuqukum. Okey. Ini ada dua bunyi. In. Cuba. In. Yang salah in. Dia satu bunyi. In. Sedangkan rumah Hamzah ni jauh. Rumah dia kat mana ni? Tu dia rumah Hamzah bawah ni. Nun kat mana? Naik tu sampai ujung lidah tu. Ujung tepi lidah. In. Itu sebab tak boleh bunyi in. Kalau bunyi in, Hamzah ni dia duduk kat nun dah. Rumah Hamzah kat sebelah dia. Kat sini dah. In satu bunyi. Itu dah tak boleh.
Dia kena ambil daripada bawah dulu. Itu kena jalankan. Jadi kalau baca laju pun tetap dia bergerak daripada rumah hamzah ke nun. Ke rumah nun. Memang cara macam tu. Memang jadi kalau macam ni akan susah lah baca. Memang susah. Sebab dulu-dulu guru yang ngajar tak terang. Dia tak terang cara baca ni. Perjalanan makharijul huruf. Dari rumah huruf pertama ke rumah huruf kedua. Jadi kesannya sekarang ni kita terpaksa back to basic balik. Saya terpaksa bersabarlah. Sebab apa? Dah semua orang baca gitu. Semua baca satu bunyi. Tak boleh. Dia ada rumah dia. Jalan ya. Okey, sekarang jalan. Okey, teruskan. Terus. Okey, ni. Bunyi ikut baris dan tanda. Selagi dah ada baris, bunyi kan? Satu ni ada baris lah. 1, 2, 3, 4. 4 bunyi. Tapi kalau matikan ada 4 bunyi juga. Mati dengan ni tak bertanda mati, mati dengan tanda mati. Rizqah. Cuba. Rizqah. 4 bunyi ya. Bagi jelas. Ni 1, 2, 3, 4. 4 bunyi. Balaj. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunyi. Balaju. Cuba. Balaju. Yes, tak apa pelan-pelan. Kita betulkan ni. Yang salah apa dia? Bal. Dia tak boleh baca bal terus satu bunyi. Salah lah. Sebab bal tu bila bunyi bal dia duduk satu tempat keluar je. Dia kumpul kat lam, bal bunyi kat lam. Tak boleh. Ba ni kat bibir, jauh. Lam kat ujung lidah, ujung tepi lidah. Jadi berjalan ni, bal baru masuk, bal baru masuk. Ni kita baca lambat dulu, nanti kita baca laju balaju. Cuba. Okey, kemudian ni fi satu je. Fi. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4. Utuwi. Sampai wi saja. 1, 2, 3. Utuwi. Okay, baris satu lagi masuk pada huruf waw. Ni waw. Utuwi wa nufur. Cuba. Utuwi wa nampak kan ada beza dengan bahasa Melayu. Tapi perit sikit lah sebab nak baca macam ni. Sebelum ni kita baca cantum semua. Jadi satu bunyi. Sekarang nak ubah. Jadi sabar saya harap sabar sebab agak susah ni. Okey, pelan-pelan. Afama yamshi. Cuba. Ni salah. Tadi baca afamai. Salah. Baris dia ma. Afama. Lepas ma baru masuk dengung. Afamai yamshi. Ikut baris dan tanda. Sila. Afamai yamshi. Macam tu. Okay, dah nampak tu. Laju sikit dah nampak. Okay. Follow. Mukiban. Okay, ada nampak cantum tadi tu. Mukib. Salah. Mukib. Kaf baris bawah. Bunyikan dulu satu harakat. Mukiban. Ki dulu baru masuk ba. Mukiban. Ban. Ya, ada bunyi dua tu. Tanwin ni ada dua bunyi. Satu baris atas ba, satu lagi nun mati. Dia nun mati ni. Ban. Saya baca lambat ni supaya semua nampak kalau baca laju nanti kan tak perasan. Ni saya baca lambat bagi nampak. Kemudian ni
Ala. Cuba. Ala. Ayat berapa ni? Oh, bawah ayat 22. Sabar sikit lah pelan-pelan. Wajhihi. 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 Waj salah. Itu satu bunyi. Satu bunyi. Dia dua bunyi. Wajhihi. Dua bunyi. Waj. Wajhihi. Jangan waj. Bunyikan satu harakat dulu. Wajhihi. Waj. Wajib tekan. Wajhihi. Wajhihi. Wa bunyikan bagi habis dulu. Wajhihi. Satu-satu saya baca lambat Wajhihi. 4 bunyi. Wajhihi. Nak dapatkan 4 bunyi tu. Ni berapa bunyi dia? 1, 2, 3. 3 bunyi. Ahla. Very good. Ada. Yes, bunyi 1, 2, 3, dengung 4, 5, 6, 7. 7 bunyi. Yamshi. Itu dia. Yamshi. Okey, itu salah. Mai salah. Mai. Satu harakat tadi. Mai. Lepas ma baru dengung. Mai yamshi. Mai yamshi. Semua bunyi tu jaga, jangan hilang. Cuba. Mai yamshi. Memang nampak susah lah. Tak apalah nak buat macam mana. Hari ni baru nak betul kan. Dulu-dulu cikgu tak tegur kan. Tak apa, pelan-pelan Ini ada berapa bunyi dia? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sawi. Yad. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bunyi. 5 bunyi. Sawiyad. Cuba. Yan. Ya, 2 bunyi. Okey, teruskan. Okey. Ala. Okay, ini fokus Siratim mustaqim. Letak balik pada bawah tu. Tim. Dengar 2 harakat. Tim mustaqim. Semua bunyi ada. Jangan hilang satu. Cuba. Sirat. Okay, good. Lepas ni baru kita baca semua Okey. Qul. Yang salah apa yang salah? Ni saya terang sikit lah. Yang salah satu bunyi. Qul. Ni ramai yang baca ni. Qul. Salah. Itu salah. Yang betul apa? Letak satu harakat. Qaf dekat pangkal lidah. Jalan kat hujung belakang lidah. Kat lam. Dia ada rumah dia ni. Kat lam. Qaf kat bawah. Qu. Jalan kat mana? Jalan terus sampai hujung belakang lidah. Lam. Lam mati. Dia kena jalan kan. Bunyikan satu harakat dulu. Qul. Jalan. Cuba. Jangan bunyi satu bunyi. Jangan sekali bunyi. Qul. Dia tak berjalan. Kalau baca qul, dia tak berjalan daripada rumah ke rumah lam. Kalau bunyi, itu sebab kena bunyikan satu harakat. Qul. Baru jalan. Baru dia berjalan. Berjalan daripada pangkal lidah ke hujung lidah. Jalan. Sambung. Dua bunyi. Jalankan dia. Qul. Maaf lah agak susah sikit. Saya minta maaf.
susah ni. Pelan-pelan. Memang sebelum ni memang kita dah bertahun baca satu bunyi. Kul. Salah. Kul salah. Kul betul. Kul salah. Kul betul. Dua bunyi. Yes. Sambung lagi. Huwallazi. Jaga baris tu. Yes. Okay, laju sikit lah baca lambat sangat tu nanti tak habis pula ni. Laju sikit. Okey, dengar baca. Dengar ikut bunyi. Sya'akum. Semua ada bunyi tu. Anja'akum. Ni. Mana ni? Ni panjang sangat. Ambil sini. Waja'ala. 4 bunyi. Waja'ala. Ya, jaga. Ni. Sekejap. Lakumus sam'a. Semua bunyi tu jaga. Lakumus sam'a. Salah ni. Salah. Jangan satu. Lakumus sam'a. Dia bunyikan di satu rekat. Sam'a. Lakumus sam'a. Lakumus sam'a. Okey, pelan-pelan tengok saya setiap warna laser merah ni ada satu bunyi. Wal absara. Wal absara. Wal afidah. Wal afidah. Semua bunyi kena ada. Terbanyakkan sikit lah perkataan. Dah boleh faham tu. Saya baca lambat lah. Tanwin dulu. Tu semua bunyi ada tu. Cuba. Okey, sambung. Panjang sikit ayat dah makin faham tu. Ambil banyak sikit ayat. Dengar, fokus fokus. Fokus pada bunyi yang saya baca. Qul huwallazi dzara'akum. Semua bunyi ada tu. Ini yang betul. Yang salah macam mana? Yang biasa orang baca, yang biasa majoriti orang baca. Ada tunjukkan. Qul huwallazi dzara'akum. Itu salah. Nampak? Bunyi macam betul. Pasal dah biasa baca semua macam tu. Tapi nak betulkan balik ni, yang betul macam ni. Tengok saya baca yang betul. Qul huwallazi dzara'akum. Nampak kan lain tu bunyi tu. Okey, macam tu. Sambung. Ni panjang sikit dah boleh faham tu, panjang sikit lah. Fokus. Fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Semua bunyi ada tu. Tarik nafas dulu. Fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Okey, ni ada masalah sikit. Yang ni dua bunyi. Jalankan. Jalan makhraj. Tu bibir. Tu kat ujung lidah. Kat ujung lidah. Dekat hujung tengah halkum. Jauh tu. Ni ta dekat sini. Ujung lidah ni. Ni ta sini. Tu. Undur ke belakang. Sampai tengah halkum. Tu dia. Undur ke belakang Itu sebab kena bunyi betul-betul. Tu. Jangan tuh. Jangan baca tuh. Tu bunyi dulu. Tu baru turun. Baru nampak dia berjalan. Baru dengar tu nampak berjalan.
Okey, jadi Tuh. tuhsyarun. Ha, Tuhsyarun. okey, bagus. Sikit lagi. Sampai mana? Sampai sini. Dengar saya baca pelan-pelan, dengar fokus bunyi tu. Sab. ويقولون متى هذا الوعد. Sampai mana? Sampai sini je lah, pendek. Mata aja Ustazah. Panjang sangat. Mata. ويقولون متى. Baca situ. ويقولون متى Okey, benda lagi. هذا الوعد. هذا الوعد إن كنتم memang susah lah saya nampak dah tu, nampak agak-agak susah tu. Sebab orang biasa baca macam ni, yang biasa macam ni. In kuntum ini ramai orang baca. Yang betul itu yang salah, itu yang salah. Itu yang salah, itu yang salah. Yang betul macam ni. In kuntum, itu yang betul. Cuba aja. Ku bunyi ku salah. Ku je lah. Ku dulu jelas. Lepas tu baru jalankan makhraj ke nun. Jangan tum. Dua bunyi. Tu dulu. Ada dua tu. Tu satu bunyi, satu bunyi. Yes. Sebab dia kena berjalan. Kalau tum, dia tak berjalan. Dia tak berjalan daripada rumah ta kepada rumah mim. Dia bunyi dekat mana tu? Dekat orang rumah mim. Tum. Dekat hujung bibir semua. Kalau bunyi tum je, semua hujung bibir. Tum itu bibir. Sedangkan ta tu dekat lidah dalam. Tu. Mim dekat bibir. Tum. Tu lidah. Mim dekat hidung. Dia naik perjalanan. Sikit lagi. Last. Sekarang ni dengar saya baca dulu, lepas tu kita raikan. Okey, satu orang dua orang untuk baca, kita raikan. Tapi dengar, baca ni agak susah sebab kita baca ni yang lain daripada yang lama ni kita baca. Okey, sekarang saya baca lambat. Saya terpaksa baca berlagu untuk tunjukkan bacaan lambat. Ayat 21. Dengar saya baca. Dengar saya baca lambat. Ni dengar saja saya baca. Jangan baca sebab ni agak saya berguna nafas saya agak panjang. Dengar cara saya bunyi tu. Saya bunyikan tu. Ayat 21 dengar Man hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah letak dulu balaju fi utuwi wa nufur أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط
مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Nampak tu? Kalau tak diterangkan cara baca tadi, macam tak ada apa-apa perbezaan kan? Sebab kita rasa sama, tidak sama. Semua saya baca tadi ada bunyi setiap huruf tu dan jalankan daripada rumah huruf pertama ke rumah huruf kedua. Masalah kita, saya ulang sekali lagi, orang Melayu kita dia baca, dia tak jalankan rumah huruf pertama ke huruf kedua, dia jadikan satu bunyi. Jadi kenapa tak ada orang tegur? Itu saya cakap tadi. Guru tegur tak? Dia biar je huruf tu tak berjalan daripada rumah huruf pertama. Penat kita belajar makhraj huruf. Untuk pengetahuan, makhraj huruf ni adalah tempat keluar huruf yang kita mula-mula belajar. Tapi bila baca Quran, kenapa tak berjalan daripada makhraj huruf pertama kepada makhraj huruf kedua? Dan malahan digabung-gabungkan huruf, dua-dua huruf tu digabungkan. Dan tak ada yang tegur. Untuk pengetahuan ni. Jadi ini malam saya buka lah cerita kepada untuk semua orang ni. Jadi yang sudah tu sudahlah maknanya. Jadi memang bila nak betulkan balik, kita kembali pada makhraj huruf balik, bunyi huruf tu letak balik kat rumah dia, memang jadi susah balik. Kita kembali balik pada makhraj huruf yang sepatutnya kita bunyi. Rumah huruf hamzah kat mana letak tu. Mim dekat mana bibir. Dia akan jadi susah lah. Sebab apa? Kita belajar tempat keluar huruf, tapi kita tak praktik pada ayat kita baca. Tapi kenapa soalan saya tanya pada tuan-puan lah, kenapa guru yang mengajar tu dia tak tegur? Saya pun pelik. Kalau saya tegur. Saya tegur, tak boleh ni, tak berjalan ni. Ini duduk rumah mana? Hamzah duduk rumah mim. Terus duduk rumah mim. Tak boleh. Hamzah dekat hujung halkum. Naik, jalankan daripada hujung halkum ke bibir. Ada macam tu. Tapi kenapa tak buat? Kenapa dibiarkan? Saya cakap ni, majoriti orang baca begitu. Majoriti orang tak ikut makhraj huruf. Tempat keluar dia tu. Yang kita mula-mula belajar. Hamzah rumah kat mana. Tengok makhraj huruf. Tengok sini. Ni rumah dia. Hamzah dengan ha rumahnya kat ujung halkum. Ain dengan ha tengah halkum. Ghain dengan kha pangkal halkum. Qaf dengan kaf pangkal lidah. Dia duduk berdekatan. Pangkal lidah yang berdekatan. Jim, shin, ya tengah lidah. Bod sepanjang tepi lidah. Nun, lam dengan ra makhraj yang berdekatan, duduk dekat-dekat dengan bahagian hujung lidah. Nampak? Zai, sin, sad dekat gigi bawah. Lidah sentuh belakang gigi bawah. Fa, mim, ba, waw bibir. Ta, zal, dha hujung lidah keluarkan. Ta, dal, ta hujung lidah sentuh pangkal gigi atas. Mana sama bunyi dia? Semua ada rumah tu. Ada rumah tu. Ini kan kita belajar asas. Tapi bila baca Quran, kita buka belajar Quran. Bila baca Quran, ayat 21 sampai 25. Semua yang kita belajar makhraj tak digunakan langsung. Sedih tak? Sedih. Gurulah sedih. Kenapa penat belajar makhraj tapi bila baca Quran,
dia langgar. Kenapa? Jawapannya apa? Sebab kita orang Melayu. Tak boleh marahlah orang Melayu. Sebab orang Melayu kalau dia bercakap, dia gabungkan perkataan tu. Satu huruf dengan 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf gabung jadi satu bunyi. Itu saya cakap tadi. Kita masalah orang Melayu, dia suka gabungkan huruf tu jadi satu bunyi. Sebab dia mengikut suku kata bahasa Melayu. Baca Quran tak boleh. Kena betulkan. Dia ada rumah dia, satu huruf tu rumah kat mana, huruf kedua rumah kat mana, huruf ketiga rumah kat mana, huruf keempat rumah kat mana. Okey? Jadi saya ingat penerangan saya ni mandailah dengan masa yang ada. Kalau nak baca kita ambil seorang boleh ke Ustaz Aiman? Kalau ada yang nak baca lah, kita ambil satu orang wakil cukup boleh? Ke masa dah Boleh, sila Ustaz. Seorang lah, wakil seorang. Kita cuba tengok dia mampu tak. Tak apa, jangan takut jangan takut. Kalau tak cuba, kalau saya tak disemak. Cuba Ustaz. Saya takut guru lain. Sekarang ni guru saya cari merata tak tegur ni. Saya punya guru, saya terus terang cakap. Saya punya guru, semua guru saya tak tegur bahagian yang ni. Jadi kalau nak belajar dengan saya, mungkin saya yang tegur. Jadi bacalah, rugi tak baca. Okey, cuba baca dulu. Tak salah tak apa. Ajarlah, silakan. Okey, wakil seorang, silakan. Bismillah. Saya cuba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sila. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi utuwin wan Okey Haji. Okey, Haji baca ayat 21 dulu. Kita bagi-bagilah, bagi-bagi. Okey, kita bagi-bagi. ahda man yastawiyan ala siratim mustaqim. Okey Haji, dengar saya Haji. Okey, dengar. Okey, dengar ya. Okey. Kita bagilah. Haji baca sampai ayat 22 dulu. Okey, kita bagi orang lain juga baca sebab masa singkat. Okey, siapa nak baca 2 ayat lagi? Saya cuba Ustaz. Okey, cuba baca. Saya nak dengar je. Saya nak dengar. Okey. Qul, sambung. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Okey. Terima kasih. Okey. Nanti saya bagi respon Okey, penutup ni saya baca. Jangan ada yang nak baca tak ayat last? Ada Ustaz, saya baca Ustaz. Ya. Haji okey. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Okey, tahniah yang membaca untuk malam ni. Tahniah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab mencuba sekurang-kurangnya saya dapat memahami sepanjang saya terangkan tadi, saya tahu, saya faham seperti yang saya maklumkan tadi, dalam proses bila baca kita belum betul-betul kuasai lagi, jadi bacaan kita memang nak ubah bukan senang. Saya faham, memang bukan senang. Jadi okey, saya beritahu Haji dengan Ajar tadi, saya minta maaf sebab bacaannya tadi tu sama seperti asal. Dan malah sukar jadi bacaan jadi keras, jadi terberhenti dan jadi lebih susah. Itu yang saya maksudkan. Memang susahlah. Sebab apa? Kita dah biasa baca cantum-cantum ni. Contoh tadi kan, qul huwal. Dia tak boleh baca qul. Dia kena jalankan daripada rumah pangkal lidah qu. Lam dekat hujung tepi lidah l. Qul. Itu yang jadi susah tu. Kita baca qul. Dah biasa baca qul. Huwallazi. Sepatutnya
hu wal, dia kena jalan wal. Itu yang susah tu. Dia nak menjalankan rumah daripada huruf pertama ke rumah huruf kedua ni susah. Sebab kita dah biasa gabung. Yang gabung lebih senang. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nampak betul kan? Tapi salah semua. Semua salah. Nampak betul tapi semua salah. Qalilam ma tashkurun. Salah di sudut perjalanan makhraj. Dia tak berjalan daripada rumah huruf. Yang betul macam ni. Saya baca lambat. Qul huwallazi ansha'akum. Kita sambungkan. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Nampak tu saya baca yang ini yang betul. Tapi macam mana? Saya harap bersabar Maknanya tak apa, jangan risau. Itu maknanya apa? Bila susah macam ni, apa maksudnya apa? Tolong akan datang lagi belajar dengan saya. Kita punya kelas setiap Isnin malam, Selasa. Jangan miss lah, kelas jangan miss. Kita kelas berterusan. Ini malam baris saja. Nanti kita akan sentuh yang lain. Yang lain pun penting enggak? Semua yang saya sentuh hukum-hukum tajwid itu semuanya adalah perkara yang susah masa kita baca. Sebab kita dah biasa baca yang salah. Jadi memang untuk betulkan. Boleh lagi Puan? Boleh tak apa pelan-pelan. Boleh, terima kasih. Saya nampak. InsyaAllah Haji. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih sebab sudi baca dan bersama-sama saya untuk kita memperdengarkan bacaan supaya saya dapat faham, kita dapat respon cara macam mana nak buat penambahbaikan pada masa akan datang insyaAllah. Sadaqallahul azim. Baca doa dulu agar Allah mudahkan pembelajaran kita, Allah bagi kita faham, Allah mudahkan lidah kita untuk baca dengan tepat mengikut sunnah Nabi SAW. Bacaan berbangsa Arab Quraisy, itu lahjah Arab Arabiah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya salah pada Ustaz Aiman Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Radi atas bimbingan dan pengajaran sebentar tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita teruskan latihan dan kita praktikkan, mudah-mudahan bacaan kita sempurna insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dapat syafaat Al-Quran di hari akhirat kelak. Terima kasih kepada semua yang hadir daripada awal hingga ke akhir. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang di hari dan waktu yang sama. Kita tutup majlis kita dengan tasbih tafah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.